Assalamualaikum. Cik Krami dah boleh start ke? Cik Krami dengar suara saya tak? Eh, sebentar ya. Penceramah nak tukar laptop saya 2 minit. Ada masalah. Gambar duk test.
Assalamualaikum Cik Ikrami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar tak suara saya? Dengar. InsyaAllah jelas. Okey. Alhamdulillah. Boleh saya mula yang Cik Ikrami? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah dengan izin serta limpahnya dapat kita berkumpul pada malam ini dalam program Industrial Talk, New Venture Strategy and New Venture Growth. Menadah tangan tanda kerendahan, laknas bismillah berkukuh tautan. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan sukacitanya menjemput saudara Muhammad Aqil bin Zulkarnain untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya karim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Aqil atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, yang dihormati Dr. Zulkifli bin Mukhtar selaku pensyarah kami bagi subjek asas keusahawanan dan strategik pada semester ini. Yang dialukan Encik Nik Ikrami bin Haji Omar serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Majlis diteruskan lagi dengan sesi motivasi oleh Encik Nik Ikrami bin Haji Omar daripada TMK Travel and Tour Sdn Bhd Travel Agency and Service. Sebab kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi marilah kita mempersilakan Encik Nik Ikrami bin Haji Omar untuk memperkenalkan diri beliau secara ringkas, seterusnya memulakan motivasi beliau pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Terima kasih adik pengurusi majlis, yang dihormati pensyarah, ustaz yang membaca doa dan semua hadirin pelajar Universiti Islam Kelantan kan? Betul ke? Universiti Malaysia Kelantan. Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ma ba'd. Jadi pertamanya sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini malam yang indah ni kita dikumpulkan dalam satu program, satu talk yang mana sebenarnya saya kat sini bukanlah saya orang yang betul-betul yang paling layak, tapi insya-Allah saya cuba sedaya upaya untuk memenuhi hajat yang minta kepada saya untuk memenuhi hajat nak berkongsi, nak bercerita. Bukanlah bermaksud saya dekat sini ni, bercakap kat sini, bukanlah bermaksud saya dah terlalu berjaya. Saya dah duduk di satu level yang lain, tapi saya di sini hanya sekadar saya nak berkongsi. Dan saya sangat alu-alukan kalau nanti ada pertanyaan, ada persoalan yang nak disampaikan, sentiasa saya alukan insya-Allah. Jadi macam Cik Pengurusi minta untuk saya kenalkan diri, saya nak kenalkanlah diri saya serba ringkas. Nama saya Nik Ikrami bin Haji Omar.
Nama NIK itu daripada Kelantan tapi saya tak boleh cakap Kelantan. Saya berasal daripada negeri Kedah Darul Aman. Dan sekarang alhamdulillah bertapak di Selangor lah, di Subang, Selangor. Pendidikan awal di Maktab Mahmud di Kedah, memang terkenal lah dengan Maktab Mahmud. Kemudian selesai tingkatan 6 STAM, saya sambung ke Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah, selesai bahasa Arab 2 tahun. Kemudian pengajian Usuluddin selama 4 tahun, alhamdulillah. Dan balik ke tanah air ni, saya terus bertungkus lumus dalam bidang travel. Yang mana travel ni luas, kita ada travel seluruh dunia, cuma pengkhususan saya hanyalah pada umrah dan haji. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya dalam pengkhususan umrah dan haji ni, saya bermula daripada tahun 2011 lagi. Yang mana bila saya masuk di Universiti Islam Madinah tu pada tahun 2010 sampai 2016, saya dah berkecimpung dalam bidang ni. Bidang mutawif, bidang bantu jemaah services dan sebagainya. Alhamdulillah. Sampailah ke hari ini saya masih berada dalam bidang yang sama lah. Alhamdulillah. Jadi dan sebenarnya untuk pengetahuan, hingga ke hari ini sebenarnya saya masih lagi dalam pembelajaran. Saya pun masih belajar macam kalian juga. Saya sedang bersambung dalam pengajian master pendidikan Islam. Nak masuk semester ketiga alhamdulillah. Dan saya cerita sikitlah berkenaan dengan saya punya itu secara peribadi lah. Secara peribadi saya punya pengenalan diri. Saya nak masuk terus saya punya saya punya bidang pekerjaan yang mana saya nak cerita berkenaan dengan travel tadi ni. Saya di Madinah Munawwarah daripada tahun 2010 sampai 2016. Macam saya katakan tadi, saya pernah jadi mutawif untuk tabung haji. Saya pernah jadi mutawif untuk syarikat-syarikat travel. Banyaklah syarikat travel yang ada di Malaysia ni, yang mana kami duduk di sana dulu. Kami sediakan perkhidmatan untuk jadikan mutawif untuk sebelum tu suara saya jelas ke? Alhamdulillah, jelas. Macam mana saya nak buka galeri untuk nampak ni gambar banyak-banyak. Dia kurang ni sikit. Saya nak bercakap tu saya tak nampak dia punya galeri. Macam mana nak buat? Saudari Nuhaizah, tolong panggil anda sebentar. Dekat bawah tu ada titik 3, boleh tekan dekat Okey. situ. Together mode tu ataupun galeri. Together mode ataupun Galeri, jangan pilih live gallery. sorry kejap. Saya nak bercakap tapi rasa macam saya ni orang yang kurang bercakap sebenarnya. Tapi bila nak bercakap saya tengah dapat skrin hitam kosong. Jadi saya macam dia macam krik-krik sikit. Saya tengah bercakap dengan siapa. Kejap apa ambil kat mana tadi? Galeri Galeri atau apa? Together mode. Okey dapatlah. Okey, jumpa. Okey, kat mana tadi? Saya sambung balik. Minta maaf tadi sedikit gangguan. Okey, berkenaan yang saya nak cerita berkenaan saya punya kerjaya tadi. Saya bermula daripada mutawif. Kemudian okey, sebelum tu sambil saya cerita ni, kalau ada apa-apa yang nak tahu pasal saya, nak tahu pasal journey perjalanan saya dalam bisnes ataupun syarikat, ataupun nak tahu berkenaan dengan saya punya syarikat, saya sangat alu-alukan kalau boleh terus tanya. Sebab saya ni tak tahu saya nak bercerita benda apa. Saya just cerita je. Kalau ada benda-benda persoalan-persoalan yang boleh saya bantu, tanya je. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okey. Bila tadi 2000 sampai 2016, saya bertugas sebagai mutawif dan services di Mekah dengan Madinah. Balik Malaysia pada tahun 2016 tu, saya terus join dengan satu syarikat travel. Yang ni syarikat kami bisnes, family punya bisnes lah. Syarikat MKM Ticketing Travel and Tours. Pada asalnya saya sebagai seorang pengurus umrah.
kemudian saya jadi pula pengurus haji dan umrah, dan sampailah saya memegang jawatan sebagai pengurus cawangan. Kat sini berlaku sikit kisah yang mana saya tak berjaya nak uruskan cawangan tu, kemudian kami terpaksa tutup cawangan, saya balik kepada pengurus haji dan umrah. Sampailah pada tahun 2000, kenapa saya cerita saya jadi pengurus cawangan, kemudian saya tutup, sebab saya nak kalau boleh adik-adik kalian yang ada dalam ni, hadirin hadirat ni, saya nak cerita hari ni bukan saya nak cerita benda-benda yang manis. Saya nak cerita saya punya journey perjalanan, yang mana saya berjaya, yang mana saya gagal. Supaya semua boleh nampak. Apa yang berjaya, apa yang tak berjaya, semua boleh nampak, semua boleh hayati, semua boleh, sebab saya difahamkan dalam ni semua dalam bidang bisnes kan. Jadi dalam bisnes ni dia ada liku-liku dia. Dia ada keseronokan dia, dia ada risiko dia, dia ada kesakitan dia. Tapi at the end nanti saya akan cerita yang mana kalau kita enjoy buat benda ni, insya-Allah kita akan dapat yang terbaik. Okey, kemudian bila tahun 2019 saya cuba untuk buka syarikat sendiri bersama dengan saya punya saudara, syarikat Orange Excellent Travel. Dekat syarikat Orange Excellent ni kami buka sebagai anak syarikat kepada MKM Ticketing Travel and Tours tadilah. Syarikat MKM jadi syarikat ibu, kemudian ada anak syarikat dia nama Orange. Waktu ni ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kami buka saja syarikat tak sampai 3 bulan COVID melanda negara kita dan COVID melanda dunia. Jadi lagi sekali kami terpaksa tutup. Tadi saya dah buka cawangan, terpaksa tutup. Buka syarikat Orange pula terpaksa tutup. Tapi dia apa? Istilah saya terlupa dia apa? Selepas hujan adanya pelangi. Selepas hujan ada pelangi. Kenapa saya kata macam tu? Bila kami tutup syarikat travel tadi, qadarullah, Allah rezekikan kepada kami yang mana dalam 2 tahun ni COVID ni Allah rezekikan kepada saya untuk saya buka pula syarikat-syarikat yang lain. Antaranya kami buka Al-Khairi Korban yang mana kami sediakan servis korban, akikah, dam dan sebagainya lah. Dan dalam masa yang sama bila mana saya buat korban, saya rasa saya cerita buat korban ni, saya tak perlu cerita panjang, saya nak fokus main saya pada travel. Cuma secara ringkas, korban ni yang mana kami buat bukan sekadar kami sediakan servis, tapi dalam masa yang sama kami nak bantu orang-orang yang susah. Dalam apa yang saya maksudkan nak bantu orang susah ni, kami sembelih lembu, kami sembelih kambing dan sebagainya. Daging-daging yang ada ni kami cari tempat-tempat yang susah untuk kami agihkan. Contohnya apa yang kita buat sembelihan di Myanmar untuk orang-orang Rohingya, kita buat sembelihan di India, dan yang paling besar saya kita buat sembelihan dekat mana? Dekat Afrika. Dekat Afrika Uganda ni yang mana saya sendiri pergi sana, turun, buat urusan dan sebagainya, kita bantu fakir miskin yang ada kat sana. Sampailah kita buka pula satu NGO yang mana nama dia NGO Al-Khairi Charity. Rentetan daripada kami buka Al-Khairi Korban tadi, direzekikan Allah kami buka pula Al-Khairi Charity. Al-Khairi Charity ni bukanlah satu platform untuk bisnes, tapi sebenarnya Al-Khairi Charity ni satu platform untuk kami nak sampaikan bantuan-bantuan yang kami buat tadi dekat Al-Khairi Korban. Jadi 2 tahun, hampir 3 tahun berlalu dengan COVID. Sampailah ke tahun 2022, Alhamdulillah, sampailah jenis yang saya nak ceritakan tadi, saya berpatah balik, buka satu syarikat yang baru iaitu syarikat TMK Travel and Tours. Macam yang dimaklumkan itulah, macam yang diberitahu, saya dijemput di atas nama TMK Travel and Tours. Yang mana TMK Travel and Tours ni kami buat kami buat servis yang utama sekali travel untuk fokus kepada haji dan umrah. Sebab itu adalah saya punya main kepakaran saya. Yang mana TMK Travel and Tours ni adalah syarikat saya dan saya punya partner sendiri, dan dekat sinilah sekarang ni journey kami akan bermula baliklah daripada tadi. Dan TMK Travel and Tours ni dalam masa yang sama dia bukan macam tadi saya cerita buka Orange Travel di bawah anak syarikat, tapi TMK Travel and Tours pada hari ni kami buka sebaris ataupun seiring dengan MKM Ticketing Travel and Tours. Alhamdulillah. Jadi untuk TMK Travel and Tours ni, apa yang soalan yang saya diterima juga, ada ditanya kepada saya,
apa perbezaan TMK Travel and Tours dengan syarikat-syarikat lain? Kita boleh tengok banyak syarikat travel yang ada dekat Malaysia. Banyak syarikat yang buat umrah, banyak syarikat yang buat haji dan sebagainya. Yang mana TMK Travel and Tours ni, tujuan saya buat TMK Travel and Tours yang pertama sekali, ini boleh dijadikan sebagai objektif ataupun misi ataupun saya punya visi jugalah. Yang mana tujuan yang kami buka TMK Travel and Tours hari ni bukan sekadar nak buka syarikat travel, nak apa? Nak bawa orang pergi umrah, nak buat bisnes, nak dapat gaji dan sebagainya. Tidak. Mungkin saya punya pendirian agak sedikit berbeza dengan yang lain. Maksudnya sebab dekat sini saya dah terdidik dengan tahun COVID yang berlalu baru ni, kami buat korban nak bantu orang-orang susah. Kami buat charity nak bantu orang susah. Dan travel yang saya buat ni bukan sekadar nak buat package umrah, tapi package umrah, package haji, kami punya servis yang kami sediakan semua kami penuhi dengan orang panggil apa? Input dia macam inilah. Kami punya tagline ni telusuri sirah, praktik sunnah. Kenapa saya kata kami letak telusuri sirah tu? Sebab sekarang ni contoh, saya bagi contoh cerita bab umrah ni, kalau kita pergi umrah, kita buat umrah, kita balik umrah, kita selesai umrah. Tapi dengan TMK Travel and Tours ni apa perbezaannya? Saya bukan nak mendidik orang untuk pergi umrah je. Yang pertama saya nak didik kita pergi umrah, buat umrah yang terbaik. Maksudnya saya nak bagi servis yang terbaik. Kemudian dalam perjalanan umrah tu juga bukan sekadar kita nak buat umrah, tapi kita nak telusuri sirah tadi. Maksudnya kita nak pergi Mekah, apa yang ada dekat Mekah, kenapa kita perlu pergi Mekah, kenapa kita nak duduk lama-lama di Mekah, kemudian kita pergi Madinah pula, kenapa perlu pergi Madinah, apa yang ada di Madinah, apa kisah-kisah yang ada di Madinah, dan sebagainya. Macam itulah. Hingga ke hari ini saya sendiri sedang, orang kata apa, saya tengah workout untuk nak buat modul Sirah Nabawiyah, modul apa, cerita-cerita sejarah sepanjang dalam perjalanan umrah yang kami buat ni, insya-Allah. Kemudian okey ke setakat ni? Saya nak cerita pun saya tak tahu. Kalau ada soalan saya alu-alukan. Sebab dia macam ni. Saya faham sebab kita dalam ni kalau boleh sesi 2 hala pun saya tak ada masalah, sebab saya dipahamkan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak kat dalam ni ada soalan yang nak diselesaikan. Jadi sebab saya hari ni saya hadir sebab saya juga sebagai seorang student, dan saya dipahamkan ada soalan yang nak diselesaikan. Kalau ada benda-benda yang saya cerita jawapan tu tak dapat, tanya aja, tak ada masalah. Tanya on the spot, tak ada masalah. Sebab saya nak tunggu. Ya. Al-Khairi Korban tu dia bermula pada tahun berapa? Okey, Al-Khairi Korban kita Al-Khairi Korban secara officialnya kita mula pada tahun 2021 bulan 3. Seiring dengan ni bermula secara official, maksud saya di atas paper. Tapi secara tak official, kita mula daripada startnya COVID, kita terus mula Al-Khairi Korban. Tapi waktu ni bukan official lah, maksud bukan official ni, kita tak ada syarikat, kita hanya macam tadi saya buka Orange, saya hanya bertapak di bawah syarikat travel untuk kita sediakan servis-servis ni. Ni untuk Al-Khairi Korban. Sama juga Al-Khairi Charity pun kita mula seiring macam tu, bulan 3 2021 secara officialnya. Dapat ke? Ya, dapat. Terima kasih. Okey, baik. Kemudian saya nak bagi sedikit visi dan misi, sebab saya diminta tadi, saya ada buat penulisan sikit. Visi syarikat kami adalah untuk nak jadi, ni visi untuk syarikat TMK Travel and Tours lah. Visi syarikat TMK Travel ni, kami nak jadi syarikat yang syarikat yang dipercayai bukan sekadar takat dalam negara tapi di peringkat antarabangsa. Itu kita punya visi. Manakala kita punya visi pula, kami nak berkhidmat dengan dalam keadaan jujur, dalam keadaan amanah serta profesional, dan sentiasa TMK Travel and Tour ni akan sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat syarikat yang memenuhi objektif-objektif yang kita telah tetapkan. Apa objektif-objektif yang kita tetapkan? Yang pertama,
Kita nak sediakan penginapan yang terbaik. Ni untuk syarikat travel. Mana-mana travel kita pergi pun mesti kita nak duduk penginapan yang terbaik. Yang kedua, kita nak perjalanan yang lancar. Maksudnya perjalanan tak ada gangguan, tak ada problem, tak ada masalah. Yang ketiga, kita nak adakan pengurusan yang cekap. Yang keempat, pada harga yang berpatutan. Bukan sekadar kita buat package, letak harga terlalu tinggi, letak harga terlalu murah. Kita nak letak harga yang berpatutan. Lepas tu yang kelima, kita nak adakan pengisian yang berilmiah. Macam saya ceritakan tadi, kita nak ada pengisian ilmiah. Contohlah, kita hari ni kita pergi travel ke Mekah. Kita nak tahu apa yang ada kat Mekah. Okey, contoh saya tukar sikit. Kita pergi ke Turki, contoh bercuti ke Turki. Bukan, kalau dengan TMK ni bukan sekadar bercuti ke Turki, tapi kita bila berjalan ke Turki, kita nak tahu apa yang ada kat Turki ni. Apa sejarah Turki? Apa sejarah? Macam kita orang luar datang ke Malaysia, contoh. Saya bawa ada sahabat-sahabat saya kawan-kawan Arab datang ke Malaysia. Bila dia orang sampai ke Malaysia ni, saya nak orang-orang Arab ni tahu apa keistimewaan Malaysia, apa kelebihan Malaysia, apa sejarah Malaysia, siapa tokoh Malaysia. Macam itulah sama juga apa yang TMK ni nak buat. Sebab itulah kita letak pengisian yang berilmiah. Kemudian yang keenam, perkhidmatan yang profesional. Yang ketujuh, fleksibel untuk pelanggan. Dan yang ke-8 iaitu yang terakhir, objektif kita adalah nak adakan alternatif yang pelbagai untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Kenapa yang ke-8 ni maksud dia alternatif yang pelbagai? Sebab contoh, saya cerita pasal umrah lah. Sebab saya punya core pada umrah dan haji. Kebanyakan orang nak pergi umrah, tapi orang tak nak berjalan jauh. Jadi macam mana? Kami sediakan alternatif, kita buat hotel yang dekat. Kemudian ada juga orang nak pergi umrah, nak duduk hotel yang dekat, tapi dia nak harga yang murah. Yang ni kebiasaan lah, kebiasaan orang kita. Dia nak yang murah, dia nak elok, tapi dia nak dekat dan murah. Jadi apa yang kami buat? Kami alternatif pelbagai ni kami sediakan juga. Kami sediakan hotel 5 bintang, hotel yang dekat dengan harga yang murah. Macam mana kita buat murah? Kita cuba cut kos-kos yang lain supaya package yang disediakan menjadi lebih murah. Jadi itu 8 objektif yang saya letakkan untuk TMK Travel and Tours. Kemudian antara ni saya cerita dulu antara benda-benda yang saya note, saya nak cerita macam mana saya mula untuk nak buat bisnes ni, yang mana mungkin kita tengok ada sebahagian syarikat dia buat syarikat dulu. Ada sebahagian syarikat dia buat sale dulu. Ada sebahagian syarikat dia sediakan staff-staff yang pelbagai dulu baru dia mula bisnes. Tapi bagi saya apa yang saya mulakan pada TMK ini adalah saya buat syarikat dah ada, lesen dah ada, kemudian saya mulakan dengan sale. Yang mana saya sendiri dia cerita, kalau cerita saya dekat sini dekat TMK ni saya sebagai bos. Cuma mungkin ada sebahagian orang dia akan nampak bos. Tapi sebenarnya bagi saya, bila jadi seorang bos, bila jadi ataupun seorang leader, seorang ketua, dia adalah orang yang paling tahu semua benda. Maksudnya dari segi sale dia tahu, dari segi marketing dia tahu, dari segi HR dia tahu, dari segi operation dia tahu. Sebab apa? Sebab macam saya hari ni bila saya buat TMK ni boleh dikatakan satu syarikat yang baru, walaupun saya dah berpengalaman hampir 10-12 tahun dah buat travel dan sebagainya, tapi pada hari ni dengan syarikat saya sendiri, dengan tak ada apa lagi, staff pun tak ramai, apa pun tak ada lagi. Jadi hari ni saya sendiri yang start. Saya buat sale, saya buat marketing, saya buat operation dan sebagainya. Sampailah pada satu tahap yang mana saya dah ada ramai staff. Contoh, syarikat TMK sekarang ni staff kami tak ramai, ada 5 orang je. Tapi korban yang saya cerita tadi tu, syarikat korban kita dah ada staff hampir mencecah 30 orang. Jadi di korban ni bila dah ada 30 orang, saya dah duduk di level yang automate. Maksudnya saya dah tak perlu buat sale dah. Saya dah tak perlu nak buat marketing dah. Saya dah tak perlu dah. HR pun saya tak fikir dah. Staff tak cukup, HR cari. Sale tak cukup, tim sale yang buat. Maksudnya dekat situ saya sebagai ketua yang duduk di atas, sebagai leader yang tengok dekat bawah macam mana apa yang kurang.
Tapi dalam konteks saya dekat TMK Travel ni, yang mana saya baru nak bermula balik, maksudnya saya sendiri buat sale. Saya sendiri buat sale, saya pergi jumpa customer, explain kepada customer, saya sendiri akan buat konten-konten video dan sebagainya. Jadi dekat sinilah fasa yang paling bagi saya dekat sinilah fasa yang paling seronok dalam hidup saya sebab saya boleh buat semua benda. Sebab kadang-kadang dia sebab tu saya cerita tadi dalam perjalanan bisnes ni ada yang best, ada yang perit. Ada ramai kawan-kawan saya yang saya jumpa dia orang berjaya yang orang nampak depa punya kejayaan je. Depa punya kesusahan ni tak ada orang yang nampak. Sebab selalu kita tengok dahsyatlah dia naik kereta tu mewah, dahsyatlah dia rumah dia besar. Kita nampak yang happy je. Kita tak nampak dia punya kesusahan dekat belakang tu. Jadi bagi saya, sebab apa saya nak cerita benda ni, sebab saya nak kena tahu nanti apa yang ada dekat dalam ni semua akan duduk akan nak mula bisnes, akan nak duduk nak lalui liku-liku dalam kehidupan ni, cabaran-cabaran ni. Jadi cumanya ada setengah orang yang bila dia hadapi cabaran-cabaran ni dia berputus asa dan dia berhenti. Kita kena ingat dalam dunia bisnes, kalau kita penat, bukan kita berhenti, tapi sebenarnya kita berehat. Maksudnya apa? Kita berehat sekejap, penat, kemudian kita sambung balik. Kita penat lagi, berehat, kita sambung balik. Bukan berhenti. Sebab apa saya kata itu? Ramai juga saya jumpa kawan-kawan saya yang saya ceritalah di antara A dengan B. Orang yang A ni saya jumpa pada bidang yang sama. Ni saya nak cerita orang yang ketiga, kawan saya. A buat kilang baju. B pun buat kilang baju. Bila masuk COVID, A punya company dia tutup. Saya jumpa dia, saya tanya kenapa dia tutup. Sebab dia kata tak boleh survive. Dia tak boleh survive sebab COVID. Dia ceritalah kos naik, barang mahal, customer tak ada dan sebagainya. Ni si A. Okay, dia tutup, kemudian dia buat apa? Dia menganggur, dia carilah kerja-kerja lain, pergi kerja dengan orang dan sebagainya. Saya jumpa pula si B. B buat bisnes yang dekat tempat lain. Contohlah A kata di Kedah, B dekat Johor. Yang B ni, dia buat kilang yang sama juga. Dia buat kilang baju. Bila masuk saja COVID, dia buat kilang baju sebelum COVID. Masuk saja COVID, dia punya jualan naik berlipat ganda. Double, triple. Saya heran sebab tadi first saya jumpa yang kilang tutup. Kemudian saya jumpa yang jualan berlipat ganda. Saya tanya dia pula, macam mana dia boleh jualan dia berlipat ganda? Sedangkan, yalah saya bagi alasan yang sama. Sedangkan COVID, inilah masalah A, B, C dan sebagainya. Apa dia kata? Dia kata sebenarnya COVID adalah peluang yang dia ambil bila ramai orang lari. Contoh macam ni lah. Sekarang ni saya ceritakan ada 10 orang pembeli. Dalam 10 orang pembeli ada 2 kilang. Kilang A dan kilang B. Bila COVID, kilang A tutup. Pembeli masih lagi ada 10. Jadi mana 10 ni pi? 10 ni akan pi ke kilang B. Jadi sebab itulah saya kata tadi, kalau penat, kalau kita buntu, kalau kita stres, bukan maksud kita berhenti dan kita berhenti terus. Tapi berhenti, kita berehat sekejap, kemudian kita sambung balik perjalanan dengan idea-idea yang baru. Jadi itu antara fasa-fasa dalam bisnes yang mana saya sendiri letakkan fasa dalam bisnes yang saya ada sekarang ni, tak kiralah travel atau korban dan sebagainya, saya pecahkan kepada 3 fasa. Yang mana fasa pertama, saya letakkan nama dia adalah sale dan marketing. Yang mana sale dan marketing ni saya letak dalam duration lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun. Maksud sale marketing ni apa? Saya punya team sekarang ni fokus main pada sale dan marketing je. Sale marketing, sale marketing, sale marketing. Sampailah di satu level yang saya rasa macam, contoh saya letaklah kata kita target jualan sebanyak 10 juta. Jadi sale marketing ni buat sampai capai 10 juta. Mungkin dalam setahun, mungkin dalam 2 tahun, mungkin ataupun 3 tahun dan sebagainya. Cuma saya letak maksimum sale dan marketing ni adalah yang bukan maksimum, yang normal, yang stabilnya adalah pada 3 tahun. Jadi sale marketing 3 tahun, bila masuk tahun keempat, kita akan mula proses yang baru, iaitu nama dia proses automation. Untuk nak mengautomatekan bisnes-bisnes yang ada. Maksud nak automatekan bisnes yang ada ni, sekarang ni sale dah stabil,
tim sale dah capai target KPI yang diingini, yang nak tu, kemudian barulah masuk tim-tim yang baru untuk nak bantukan stabilkan balik syarikat. Masuk HR, masuk apa tadi, account dan sebagainya. Ini fasa kedua. Fasa kedua juga saya letak pada duration 3 tahun. Kemudian fasa ketiga iaitu fasa untuk nak grow bisnes-bisnes yang saya ada. Jadi faham kan? Fasa pertama, saya mulakan bisnes 2 ke 3 tahun. Lepas tu masuk fasa kedua, bisnes dah, income dah masuk, tak berhenti dan sebagainya. Kita stabilkan kita punya bisnes. Masuk fasa ketiga, fasa untuk nak growkan bisnes tu. Fasa ketiga ni lah selalu orang yang sebut apa? Fasa kekayaan ataupun kejayaan. Maksudnya dekat fasa yang ketiga ni kita dah nampak dia ni selalu, kita akan selalu nampak bos satu-satu syarikat tu kita jangan nampak dekat office. Dia akan keluar meeting, dia akan bila saya dekat fasa grow ni baru saya akan bantu apa? Dia akan naikkan lagi kita punya company, kita akan buka banyak anak syarikat dan sebagainya. Ni fasa ketiga. Ada beberapa soalan ke? Saya ada soalan. Ya, silakan. Bercakap tentang apa permulaan syarikat tu kan. Dalam pembuat apa sale, buat konten untuk marketing, sale marketing. Ada penggunaan modal tak dalam tempoh marketing tu? Dalam marketing. Okey. Untuk itu ada lagi soalan? Itu je. Itu saja. Okey, dalam permulaan bisnes, macam saya kata saya punya marketing, saya kalau saya nak cerita sebab saya guna dua-dua cara. Kita ada zero cost marketing, kita ada cost marketing. Contoh yang pertama, waktu saya punya korban dulu. Kenapa saya nak cerita dua-dua ni? Sebab dua-dua cara ni terbukti berkesan sebab dua-dua cara ni saya dah buat dan dua-dua cara ni kita boleh guna. Yang pertama, saya nak cerita dekat saya punya korban saya pada tahun 2020, akhir 2020 tu, saya mula dengan zero cost marketing. Macam mana saya gunakan zero cost marketing? Saya guna semua database yang saya ada. Kemudian saya cuba untuk guna Facebook, saya guna grup Facebook. Zero cost marketing ni sebenarnya banyak contoh. Zero cost marketing ni adalah marketing yang kita tak guna langsung cost. Kita guna database yang ada. Contoh macam hari ni kita ada grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp tu kita ada ramai kawan-kawan. Dan sekarang ni bukan, saya percayalah setiap orang daripada kita bukan satu grup je. Silat-silat 10, 20, 30 dan sebagainya. Jadi ni antara zero cost marketing. Kemudian grup Telegram. Kita guna Facebook. Dekat Facebook ada grup. Kita ada macam-macam. Jadi saya dulu waktu awal-awal kat korban, saya guna zero cost marketing. Sampailah satu tahap bila mana saya dah agak stabil masuk tahun kedua 2021, saya guna modal yang saya ada untuk saya saya buat Facebook Ads. Sebab dia kalau untuk permulaan sama juga dengan TMK. TMK sekarang ni buat masa sekarang ni kami baru nak guna cost. Sebelum ni kami guna zero cost marketing. Macam mana zero cost marketing kami buat? Macam umrah ni saya jumpa dengan imam, saya jumpa dengan Bilal, saya jumpa dengan ketua-ketua kampung dan saya lantik mereka sebagai ejen saya. Kemudian dia orang yang akan tolong promote saya punya package, dia orang akan promote saya punya company. Lepas dia orang promote barulah saya akan bagi pula commission kat mereka. Tapi permulaan tu saya tidak menggunakan apa-apa cost. Sampailah satu tahap, dia zero cost marketing ni, dia boleh guna di peringkat permulaan. Tapi bila saya sampai di satu peringkat yang saya nak boomkan saya punya company, contohlah saya katakan saya ada grup WhatsApp 10. Satu grup WhatsApp saya ada 100. Maksudnya saya ada 1000 database. Untuk 1000 database ni, permulaan saya boleh gunakan zero cost marketing untuk kenalan-kenalan ni. Bila dah habis saya punya zero cost marketing, saya nak masuk fasa yang kedua, saya nak growkan saya punya iklan. Waktu ni saya terpaksa untuk guna saya punya cost.
Contoh macam tadilah saya cerita Facebook Ads. Saya letak kat Facebook, saya buat iklan tu, ad apa Facebook. Saya buat iklan dekat YouTube. Saya bayar influencer ke artis dan sebagainya untuk mempromosikan saya punya syarikat. Yang tu saya masuk pada fasa yang kedua. Cuma duration saya tak letak berapa lama saya pakai zero cost marketing, tapi bila mana saya dah habis dah modal untuk zero cost ni, saya akan berganjak kepada cost marketing. Saya akan letaklah duit untuk apa-apa yang diperlukan. Dapat ke? Alhamdulillah dapat. Terima kasih. Okey. Ada lagi kan soalan lain? Kena tolong tanya. Kalau tak tanya saya tak tahu nak cerita apa. Ada tak? Tak ada? Banyak soalan ni. Kalau ada soalan tu, saya tanya. Kalau banyak Saya pun lagi tak boleh. faham. Kalau tak banyak faham lagi boleh. betul-betul. Tanya je. So far apa yang saya cerita ni sampai ke tak sampai? Kita ada berapa orang dalam? Kita ada berapa orang dalam? Ramai ke? Semuanya 27 student. Oh, 27. Semua ada ni 27? Saya share device. Oh, okey. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya juga. Tanya sebab saya tak tahu apa soalan yang ditanyakan. Saya cuba nak bantu. Anggaplah macam kita sedang, jangan formal sangat. Kalau formal saya pun tak berani nak bercerita. Jadi kalau ada soalan ke apa, anggaplah macam kita ni abang dengan adik lah. Saya cuba nak berkongsi, saya cuba nak bercerita apa yang saya ada lah. Apa yang saya ada. Saya ada soalan. Ya. Pada pendapat Cik Ikrami, apa ciri-ciri usahawan yang perlu diterapkan untuk membentuk perniagaan yang lebih stabil? Terima kasih. Okey, ciri-ciri usahawan. Okey, yang pertama sekali bagi saya lah, untuk siapa saja yang ada boleh jadi usahawan, boleh jadi usahawan yang berjaya. Sebab apa saya sebut siapa saja yang ada kat sini boleh jadi? Sebab benda tu atas diri kita lah. Sebab saya ada pernah jumpa bos yang baik, saya pernah jumpa bos yang garang. Kedua-dua jenis ni boleh jadi usahawan yang berjaya. Tapi apa yang paling penting dalam diri kita adalah diri kita sendirilah. Sekental mana kita punya diri. Sekental mana kita punya diri, orang tu buat sedisiplin mana kita punya diri. Saya tak tahu bahasa Melayu saya betul tu. Maksudnya disiplin. Kita kena bersungguh-sungguh lah. Kemudian kita kena jaga disiplin. Bagi saya, apa saja bisnes, apa sekalipun, pastikan disiplin tu kena jaga dengan baik. Dan yang ketiga saya boleh bagi juga, kena ada ilmu yang cukup lah. Ilmu yang cukup. Sebab apa yang saya nampak dalam bisnes, macam saya hari ni ada circle kawan-kawan saya ni, kami selalu duduk dan berbincang. Macam saya cerita saya punya problem, mereka pun cerita mereka punya problem, jadi kami berkongsi-kongsi masalah. Apa yang saya nampak, okey, bab circle ni pun, ada satu benda, apa tadi soalan tadi? Saya terhilang. Ciri-ciri usahawan, sorry. Okey, bab circle tadi tu, yang saya katakan kena ada dalam ciri-ciri usahawan ni, antaranya benda yang disiplin dan benda yang ilmu yang cukup, knowledge. Sebab saya tengok hari ni ramai usahawan yang ada, contoh saya buat travel, syarikat-syarikat travel yang lain, macam mana cakap? Kita dalam kita orang Malaysia ni, orang Melayu ni, kita selalu nak bersaing, kita tak nak berkawan. Maksudnya kita selalu tutup kita punya mindset tu. Mindset kita kalau dia buat travel, aku buat travel. Jadi aku nak lawan dengan dia. Apa yang dia buat, kita nak lawan. Kita nak lawan ni maksud perkataan lawan yang saya sebut ni bukanlah satu lawan yang sihat. Maksud kita nak lawan. Dia buat itu kita condemn. Dia tu teruk lah.
oh dia syarikat dia ni problem lah, syarikat dia ni masalah lah. Contoh, ada satu customer nak pilih di antara saya dengan dia. Saya kata, oh dia salah, dia problem, kena mic kat saya. Tujuan apa? Semata-mata saya nak cari sale yang saya nak. Jadi benda ni benda yang tak sihat. Jadi sebab itulah saya nak kata tadi, selain daripada ilmu, kita kena ada hati yang terbuka. Sebab kalau apa yang sedang saya usahakan hari ni, walaupun saya buat travel, saya nak berkawan dengan travel A, saya nak berkawan dengan travel B, saya nak kawan dengan travel C. Supaya kami sama-sama di antara travel ni boleh membantu masalah apa yang customer kami nak. Itu yang saya nak beritahu. Kemudian berkenaan dengan ilmu juga. Ilmu yang saya sebut tadi, seorang usahawan dia kena ada ilmu yang cukup. Sebab ilmu ni dia kena faham. Yang pertama, ilmu sangat luas. Dan ilmu ni ilmu tak akan habis sampai bila-bila. Kita kena belajar sampai bila? Sampai kita matilah. Itu senang cerita dia. Ilmu tak akan habis. Mungkin hari ni kita habis degree, kita rasa dapat ijazah, oh habis dah, stop. No. Tak habis. Habis ijazah, ni ilmu yang kita belajar, teori. Kita belum belajar lagi ilmu praktikal. Kita belum belajar lagi ilmu-ilmu lain dan sebagainya. Jadi, ilmu ni takkan habis. Cuma apa yang saya nampak, usahawan-usahawan yang ada hari ini dia terbahagi kepada dua. Satu usahawan yang bersedia dengan ilmu, satu usahawan yang dia tak bersedia pun dengan ilmu. Dan dua-dua usahawan ni boleh berjaya. Bukan tak boleh berjaya, boleh berjaya. Contoh, mungkin kita tengok, ada orang tu dia tak masuk universiti pun. Dia tak study tinggi-tinggi pun. Dia tekat SPM je. Tapi dia boleh jadi jutawan. Kita semua tahu, saya rasa jutawan billionaire Malaysia, Syed Bukhari, semua orang kenal. Syed Bukhari tak ada pun ijazah. Dia tak ada pun satu pengajian yang tinggi. Tapi dia seorang usahawan yang berjaya. Betul. Dan kita ada juga golongan yang kedua, golongan yang belajar sampai master, sampai PhD, dan dia menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dua-dua ni boleh berjaya. Cuma saya nak cerita, macam yang pertama, orang yang tak ada ilmu yang lengkap, bila dia nak berjaya, dia kena hadapi liku-liku yang sangat tajam. Maksud dia kena buat bisnes, jatuh. Dia buat lagi, gagal. Dia buat lagi, gagal. Ataupun kita nak jadi yang kedua, kita tak nak, saya nak kata yang kedua ni takkan gagal. Kita akan ada juga sedikit kegagalan, tapi sekurang-kurangnya kita dalam keadaan bersedia. Kita tahu dah, oh mungkin ekonomi terdepan ni agak merosot sikit, jadi kita punya bisnes akan down sikit. Maksudnya kita dalam keadaan bersedia. Oh ekonomi nak jatuh ni, jadi kita prepare. Macam sebelum ni berlaku COVID, mungkin berapa tahun lagi COVID akan berlaku pula. Okey, jadi macam mana? Apa persediaan kita? Ini golongan yang kedua. Jadi kalau nak jadi usahawan ni, bagi saya bersiap sedialah dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya. Dan diri kita tu kena kental lah. Itu antara poin-poin yang saya boleh bagi lah. Poin-poin yang saya boleh bagi berkenaan dengan usahawan. Ada lagi? Keluarkan soalan-soalan yang banyak tu. Saya lah nak tanya. Ya. Okey, macam mana kalau kita tengok tadi Cik sebut mengenai keperluan untuk kita mengasah fikiran supaya kita bersedia. Satu lagi, macam mana kita nak tune fikiran kita bahawa ada qada dan qadar yang katanya lepas tu dia akan datang yang contohnya kita diuji, kemudian kita akan menerima benda yang lebih baik daripada itu. Jadi kita kata bersangka baik terhadap apa yang ujian yang kita terima tu. Mungkin tu soalan saya, Cik. Maksudnya soalan tu maksudnya macam mana kita punya nak mindset kita lah dalam keadaan bersangka baik. Macam tu. Bersangka baik. Okey. Yang pertama macam saya nak ulang balik yang macam saya ceritakan tadi, di antara usahawan, dua orang usahawan tu, satu usahawan yang dia tak ada preparation, dia tak ada ilmu yang cukup dalam bidang bisnes, tapi dia mempunyai hati yang kental, jadi dia terjun dalam bidang bisnes, gagal bangun. Kemudian yang kedua yang saya ceritakan tadi, usahawan yang bersedia. Jadi bagi saya nak menjawab soalan yang ditanya, bagi saya, sebab itulah saya pesan kalau boleh kita kena perlu ada ilmu yang cukup dalam bidang bisnes ni.
dalam bidang keusahawanan. Kenapa saya kata kita perlu ada ilmu yang cukup? Contoh, sebelum ni saya bukan orang dalam bidang bisnes. Maksudnya saya bukan belajar dalam bidang bisnes. Saya belajar di Universiti Islam dulu, saya belajar dalam bidang Islami, bidang usuluddin. Tak ada kena mengenal langsung dalam bisnes. Tiba-tiba saya terjun dalam bidang bisnes dalam keadaan tak ada apa-apa ilmu dan saya pernah gagal pun. Tak berjaya pun buat cawangan dan sebagainya. Waktu ni, orang kata apa, waktu ni tak tahulah mengeluh lah, waktu ni dah rasa gagal, dah rasa tak boleh dan sebagainya. Kemudian selepas tu, barulah saya belajar balik ilmu-ilmu bisnes. Saya masuk seminar, secara tak rasmi lah, masuk seminar, belajar daripada YouTube, masuk kelas-kelas bisnes yang ada dekat Malaysia ni dan sebagainya. Jadi waktu ni, saya bina saya punya skill, waktu ni lah kami selalu berbincang. Maksudnya berbincang. Contoh, kalau selalunya benda yang keadaan kita punya tak boleh terima apa yang jadi kat kita, ekonomi jatuh dan sebagainya, ini disebabkan kita tak ada orang kata apa? Tak ada ilmu yang mencukupi. Kenapa saya kata macam tu? Kalau kita betul-betul usahawan yang memahami dunia usahawan, kita betul-betul ada ilmu berkenaan dengan usahawan ni, kita akan tahu tak ada bisnes yang orang kata apa? Tak ada bisnes yang dia daripada bawah terus naik ke atas. Kalau siapa mungkin pernah tengok apa bursa saham ke chart bisnes tu kan, dia naik, dia turun sikit. Dia naik, dia turun sikit. Dia apa carta saham kan. Macam itulah bisnes. Kena ingat, bisnes tak ada yang naik. Bisnes ni tak ada yang perfect, senang cerita. Bisnes dia akan ada naik, dia akan ada jatuh. Dia akan ada naik, dia akan ada jatuh. Dan kena ingat, kejatuhan dalam bisnes tu adalah titik penting untuk kita naik lebih tinggi. Maksudnya saya tengah naik ni, tiba-tiba saya jatuh. Jatuh tu sebenarnya saya punya point untuk saya naik lebih tinggi. Sebab apa? Sebab jatuh tu saya tahu saya punya kelemahan. Bila saya tahu saya punya kelemahan, waktu itulah point untuk saya nak naik lagi tinggi. Saya jatuh lagi. Waktu itulah point untuk saya nak naik lebih tinggi. Ini cat dalam bisnes. Sebab tu saya kata tak ada bisnes yang perfect. Jadi sebagai seorang usahawan, bila kita jadi usahawan, kita duduk dalam dunia usahawan, kita kena ada mindset seorang usahawan. Mindset seorang usahawan macam tadilah. Bisnes macam mana, apa yang kita nak hadapi. Contoh, macam saya katakan contoh apa yang berlaku bila saya ada skill, maksudnya saya ada kawan-kawan. Sebab itulah saya kata tadi, bila kita ada syarikat-syarikat travelling, kita bersaing secara sihat, bukan bersaing dengan secara memusuhi. Bila kita musuhi ni sebenarnya benda yang sangat rugi. Bila bersaing secara sihat, saya akan selalu tengok travel A macam mana keadaan dia punya bisnes. Travel A, keadaan bisnes dia macam mana. Mungkin dulu orang kata apa? Kita musuh, tapi sekarang bila kita kawan, apa yang akan berlaku? Contoh, waktu COVID sebelum ni, 2019, bila mana berlaku COVID, ada company A yang dah bersedia awal. Maksudnya dia bersedia lah, dia dah bau dah COVID tu dekat China, dia terus start tutup company, dia start step yang baru, buka buku yang baru, buat plan-plan yang baru. Tapi company B, dia tak bersedia apa lagi, dia masih duduk, okay, kita boleh push lagi. Company C pula, dia tengah tak tahu apa-apa lagi. Jadi, bila kita ada skill ni, bila kami ada skill ni, apa yang saya buat, bila saya ada skill ni, kat sinilah kami akan selalu berkongsi pandangan, kami akan berbincang. Oh, company A, kenapa dia buat macam tu? Oh, company A pun cerita dia punya plan. Company B, dia cerita dia punya plan. Jadi, waktu dalam keadaan ni lah, kami akan berbincang, kami akan dapat jawab, oh, jadi maksudnya, berdasarkan hujah company A tadi, ekonomi dan sebagainya, kami semua akan berada dalam keadaan bersedia. Bila kita berada dalam keadaan bersedia, apa sekalipun jadi, kita tak akan orang kata apa? Kita tak akan stres lah bila mana ekonomi drop ke, ekonomi apa, kita dah dalam keadaan bersedia. Dia masalahnya bila kita tak bersedia. Bila kita tak bersedia, kita datang masalah, itulah yang berlakunya, tutup syarikat lah, terpaksa lay off staff lah, terpaksa dan sebagainya, benda-benda yang tak diingini lah. Jadi mungkin itu jawapan yang saya boleh bagi. Kemudian apa yang sedikit tambahan daripada soalan tadi, apa yang sekarang saya tengah praktikkan dan ramai orang-orang usahawan yang praktik berdasarkan apa yang berlaku pada COVID yang lalu. Sebelum ni mungkin bila kita tak ada tabungan, maksud tak ada tabungan tu kita boleh tengok.
bila orang kata apa, seorang usahawan ni dia buat bisnes dia berjaya, meletup, terus keluar Ferrari. Betul tak? Terus keluar Lamborghini. Terus beli rumah mewah. Terus beli macam-macam, enjoy dan keluar negara dan sebagainya. Ini sebelum COVID. Tapi kalau perasan, kita boleh tengok selepas COVID ni, benda-benda macam ni dah menjadi semakin berkurangan. Sebab apa? Sebab ini saya sendiri duduk dengan rakan-rakan bisnes yang dia orang sendiri, dia pun sendiri, dia cerita kat saya, dia orang punya sesalan. Sebab tak ada satu tabungan. Yang mana tabungan ni kami bahasakan dia, kami nama dia sebagai cash reserve. Maksud cash reserve ni contoh, daripada 100% kita punya keuntungan, mungkin letak 10 ataupun 20% ke dalam satu tabung. Jadi bila kita ada cash reserve, kita ada tabung cash reserve ni dia jadi macam tabungan lah. Setiap kali untung masuk, setiap kali untung masuk. Bila apa sekalipun yang akan berlaku, ujian ataupun dugaan ekonomi jatuh dan sebagainya, cash reserve ni lah akan menjadi tabung untuk nak bantu syarikat stabil sampai bila-bila. Maksud kita akan ada lah, bila ada cash reserve tu kita akan ada lah masa. Andai kata contoh kita tak ada cash reserve ni, tiba-tiba COVID ataupun apa-apa ekonomi drop dan sebagainya. Waktu ni kita akan jadi macam, oh apa yang nak buat macam mana habis syarikat kena tutup. Tapi kalau kita ada cash reserve, bukanlah dia nak orang kata bertahan 20 tahun, 30 tahun, tapi sekurang-kurangnya setahun 2 tahun tu kita ada masa untuk nak berfikir, nak mengatur strategi macam mana kita nak selamatkan kita punya syarikat. Ni jawapan saya bagi soalan yang ditanya tadi lah, berkenaan dengan apa macam mana persediaan mindset, ilmu dengan cash reserve. Mungkin itulah. Ada lagi kan soalan? Ada tak? Saya nak tanya, Ya. tak sepanjang syarikat Encik Ikrami ni beroperasi, boleh tak Cik Ikrami share apa cabaran yang, maksudnya cabaran yang terbesar lah yang pernah dihadapi? Daripada cabaran terkecil sampai cabaran yang terbesar. Cabaran terkecil sampai cabaran terbesar. Terima kasih. Baik, sama. Okey, cabaran ni sebenarnya banyak jenis cabaran. Cuma yang saya rasa cabaran terbesar saya dah cerita dah tadi, COVID lah. COVID sebenarnya cabaran yang sangat besar dan sangat terkejut. Cuma cabaran-cabaran yang lain yang boleh saya cerita juga dalam dunia bisnes ni, yang pertama sekali, cabaran untuk saya nak sustain satu-satu bisnes. Maksud saya nak sustain tu, mungkin di peringkat awal, contoh macam sekarang ni TMK ni, syarikat travel ni saya baru nak bermula. Jadi maksudnya bila nak bermula ni, cabaran untuk macam mana saya nak mula bisnes lah. Saya nak mula bisnes, apa ilmu yang saya perlu tahu, apa cara-cara saya nak buat bisnes. Ni cabaran-cabaran yang kecil je. Jadi bila saya dah start buat, saya dah dapat sale, saya dah dapat keuntungan dan sebagainya, waktu ni berlaku satu cabaran yang lebih besar, iaitu cabaran macam mana saya nak sustain saya punya bisnes. Maksudnya macam mana saya dah level saya ni, contoh, level syarikat ni dah keuntungan 10 juta setahun. Macam mana saya nak sustain kan tahun ni 10 juta, tahun depan masih lagi dapat sale 10 juta juga. Sebenarnya kadang-kadang ramai orang nampak cabaran waktu nak cari sale. Maksudnya macam mana nak buat, yalah contoh kita nanti semua yang ada dalam ni akan jadi entrepreneur, akan jadi usahawan, akan nak buat sale lah, nak buat sale marketing dan sebagainya. Mungkin rasa susah. Jumpa seorang tak mau, jumpa 10 orang lah, jumpa 10 orang, seorang pun tak membeli. Jumpa pula 100 orang, tak membeli juga. Mungkin kita rasa benda ni sangat susah. Tapi bila kita dah lepas level tu, kita akan jumpa lagi susah. Iaitu cabaran kita nak sustain dekat bisnes tu. Sebab kena ingat, kalau kita dah duduk level orang kata apa, sale kita dah capai kita punya KPI, waktu ni office kita dah, orang kata kita dah ada office, kita dah ada staff, kita dah ada komitmen yang perlu kita bayar setiap bulan. Jadi sebab itulah sustain ni antara menjadi cabaran yang kuat juga, yang besar juga untuk saya. Kemudian cabaran lain yang boleh saya bagi juga, saya sebagai seorang leader ataupun sebagai seorang bos dalam satu syarikat, cabaran saya hadapi adalah cabaran dalam nak menguruskan manusia. Mungkin nak menguruskan manusia ni nampak macam simple, tapi bagi saya nak mengurus manusia ni bukan perkara yang mudah. Betul.
Mungkin lecturer dalam ni mungkin lecturer lagi tahu macam mana nak menguruskan manusia. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab contoh saya cerita tadi, saya di Al Khairi Korban. Kami ada 30 orang staff. Saya nak handle 30 orang staff, saya nak kena perlu 30 orang staff ni apa yang yalah setiap masing-masing mungkin ni ada kepakaran dia, ni ada kepakaran dia. Sebab itulah dalam satu syarikat kita mesti akan ada HR. Sebab apa? Sebab HR itulah yang duk membantu saya untuk nak menguruskan staff. Contoh macam saya musim yang lepas dalam Korban, dalam syarikat saya, kami tengah apa? Saya dah company dah stabil, kami tengah nak cuba target yang baru, nak besarkan sale. Tiba-tiba tengah nak besarkan sale, tiba-tiba tim sale saya keluar. Jadi bila tim sale keluar ni, siapa yang nak kena handle? Saya lah nak kena handle. Lepas tu nak masuk pula staff yang baru. Bukanlah, yalah contoh bila saya buat target, saya buat roadmap. Contoh roadmap kutipan 2023. Jadi bila nak buat roadmap tu perlu dicapai pada setiap bulan, pada setiap setiap dia punya kuarter. Sebab bila saya buat roadmap ni, saya ada roadmap bulan, roadmap kuarter dengan roadmap tahunan. Jadi bila nak capai roadmap kuarter, setiap bulan tu kena capai target. Kalau setiap bulan capai target, barulah kuarter tu capai. Bila setiap kuarter tu capai, barulah capai dia punya tahunan. Tapi bila dalam perjalanan nak capai benda tu, tiba-tiba staff keluar, tiba-tiba staff sakit. Bukan senang nak handle. Mungkin hari ni nampak benda yang mudah. Tapi bila saya duduk dengan kawan-kawan, saya duduk berbincang dengan geng-geng bisnes ni, saya tanya dengan mereka apa mereka punya masalah. Rupanya masalah mereka dengan saya adalah masalah yang sama, iaitu masalah nak menguruskan manusia tu. Dan masalah nak mengurus manusia ni adalah masalah yang antara yang terbesar lah bagi golongan owner business. Jadi mungkin yang tu ikut masalah urus manusia nak sustain dengan masalah ekonomi yang kita tak boleh nak kontrol. Yang tu kot yang saya boleh share antara 3 poin cabaran yang nak dihadapi lah. Ada lagi? Tolong tanya sebab saya sebenarnya saya tak ada tulis apa nota sangat pun. Saya tulis sikit-sikit je ni. Jadi yang mana soalan tu lah saya nak menjawab. Ada lagi ke? Ada. Saya nak tanya, kan daripada permulaan tu, saya tak nampak lagi lah beberapa perkara yang saya nak. Itu macam mana boleh. Berkumpul untuk create satu strategi untuk sustain TMK tu. Sebab kan tadi Cik Ikram cakap yang TMK ni masih baru, dia belum berada dalam zon selesa lah berbanding MKM. Jadi macam mana saya nak tahu macam mana strategi itu dicipta. Macam mana strategi dicipta? Okey. Macam mana strategi dicipta? Saya lebih suka contoh macam mana strategi dicipta. Saya selalu apa-apa pun contoh. Sekarang ni kita TMK akan masuk tahun 2023. Jadi bila nak masuk tahun 2023, yang pertama saya akan buat roadmap. Saya akan buat roadmap untuk setahun. Apa yang TMK nak capai berdasarkan apa kita punya misi, visi dan objektif kita. Kita akan buat roadmap setahun 2023. Kemudian roadmap tu saya kecilkan by quarter. Kuarter tahunan ni maksudnya first quarter ni maksud bulan setahun saya bahagikan kepada 4 kuarter. Kuarter pertama, kedua, ketiga, keempat by bulan. 3. Saya buat bahagikan pada by quarter, kemudian saya bahagikan kepada bulan pula. Kemudian bila dah lengkap, kenapa saya cerita about roadmap? Bila dah lengkap, baru saya tahu benda apa yang saya nak capai dan apa yang saya perlu. Kalau saya tak ada roadmap, kita kena ingat bila kita nak jadi usahawan ni, yang pertama kita kena tahu benda apa kita nak jual. Kepada siapa kita nak jual. Macam mana cara kita nak jual. Jadi sebab itulah bila ada roadmap tadi tu, barulah saya start balik dengan okey, kita dah ada plan apa yang kita nak buat, barulah kita cari okey, dekat siapa kita nak jual benda ni. Contoh macam saya sebab kenapa saya sebut dekat siapa saya nak jual? Sebab dekat sini dia ada luas sebenarnya. Bila kita kata nak jual dekat orang Malaysia, itu bukan kita punya target. Target yang powerful adalah kita kecilkan lagi target tu. Contoh,
saya nak buat umrah, saya nak target kepada golongan guru-guru. Bila saya nak target kepada golongan guru-guru, saya kena buat package yang bersesuaian dengan guru. Dan saya kena ada data berapa ramai guru yang ada dekat Malaysia ni. Dalam guru-guru yang ada dekat Malaysia ni, berapa ramai guru-guru yang dah tahu berkenaan dengan umrah. Berapa ramai guru-guru yang tak tahu pun berkenaan dengan umrah. Jadi, kalau yang golongan tak tahu ni pula, macam mana nak buat? Itu contoh. Itu contoh yang saya nak masukkan berdasarkan roadmap. Jadi macam TMK, kami buat macam tu. Kami dah apa yang target yang kami letak, yang pertama, kami target untuk orang yang, sebab tagline tadi saya bagi, kita punya package kita nama Umrah Jelajah Sirah. Kemudian tagline kita telusuri sirah, praktik sunnah. Jadi bila telusuri sirah ni, maksudnya saya sekarang ni apa yang saya buat, kami semua cerita berkenaan dengan target kami dua-dua. Orang yang dah pi pun kami target, orang yang belum pi pun kami target. Tapi kami target orang yang nak pi umrah ni, nak pi dalam keadaan dia nak pi menghayati. Dan apa yang saya buat sekarang dekat TMK Travel and Tours ni, setiap 2 minggu kami buat kursus secara percuma. Dalam kursus secara percuma ni kami educate orang. Umrah macam ni. Dalam perjalanan umrah apa perlu kita tahu, apa perlu kita buat. Dan contoh, ataupun kita boleh nampak daripada segi kita punya contoh kami buat Facebook Ads. Bila dalam Facebook Ads ni kami terus target golongan-golongan yang kami nak. Contoh, kalau saya nak cerita technical Facebook Ads ni, kita akan target golongan-golongan orang yang suka ceramah ustaz-ustazah, orang yang suka kepada Islami punya konten, orang yang suka pada sirah nabawiyah, orang yang suka pada umrah haji, benda-benda macam tu. Saya scope kan supaya tidaklah sebab kadang-kadang kita tengok bila kita tak ada target ni, bila kita tak ada target, kita jual ni kita jual terus kepada semua. Bila kita jual kepada semua tu, dia akan jadi lebih merugikan kita. Mungkin kita hari ni kalau kita jual direct selling, kita tak rasa benda tu. Tapi macam saya bila buat iklan Facebook ni, saya letak duit, bila saya letak duit, saya pump ads tu, saya letak ads, duit saya akan terbuang macam tu je. Dekat sini saya akan berlaku satu kerugian besar. Sebab apa? Sebab saya salah target. Yalah, contoh saya buat package umrah, tiba-tiba saya pergi jual dekat orang bukan Islam. Jadi benda tu bukan target yang sebenar lah. Jadi macam tu apa yang TMK buat tadi, kita buat roadmap, kita buat target, kemudian kita jual kepada kita punya target. Menjawab tak saya punya menjawab tak soalan tadi? Jawapan saya. Menjawab. Alhamdulillah. Lagi? Ada lagi? Sebab saya dah tak ada dah benda saya nak cerita ni. Saya tengah tunggu soalan je. Kalau ada jawapan-jawapan yang belum sampai lagi, minta tolong tanyakan saya. Okay. Saya nak tanya, sorry lah Anis, saya pula banyak tanya ni saya. Apanya tadi Cik kata mengenai selalu bertukar pendapat dengan rakan-rakan dalam sektor yang sama, dan tidak meletakkan orang kata competition di depan. Tapi dalam masa yang sama, perniagaan itu kadang-kadang kita faham dianya adalah mengenai memenangi pertandingan. Jadi macam mana adanya wujudnya orang kata networking yang sihat dalam perjalanan bisnes Cik Ikrami? Okey, berkenaan dengan bersaing, saya setuju. Bersaing perlu di antara syarikat untuk nak memenangi pertandingan. Tapi bagi saya dekat sini bersaing itu adalah bersaing secara sihat dengan cara tidak memusuhi, tidak memburuk-burukkan. Sebab saya tengok banyak syarikat-syarikat, contoh syarikat travel, syarikat A selalu memburukkan syarikat B. Syarikat B memburukkan syarikat C. Sebab apa? Dia di atas alasan dia nak menang. Dia nak menang dengan cara yang kurang baik. Jadi apa yang alhamdulillah, mungkin dulu benda ni bagi saya sendiri pun, saya waktu saya mula dalam MKM pada tahun yang awal 2016, 2017, saya pun ada mindset yang sama. Iaitu saya punya mindset, kami nak menang. Kami nak ada jemaah yang paling ramai.
Kami nak jadi yang paling hebat. Memang mindset ni betul. Tapi dalam keadaan saya punya perilaku tu kurang betul. Maksudnya macam, oh dah lah, company tu tak ada, company ni je ada. Jadi bila masuk tahun kebelakangan ni, bila saya duduk balik, dan Alhamdulillah saya sekarang ni dah ada dengan beberapa syarikat travel yang boleh anytime saya call, saya tanya, ni macam mana, okey ke? Dia orang akan terus bagi. Bahkan kalau syarikat travel lain datang ke company saya pun, saya akan cerita je apa yang saya boleh cerita. Cuma dia akan ada satu ramuan, contohlah macam kita nak pergi kedai makan, kedai ni pun masak benda yang sama, kedai tu masak yang sama. Cuma dua-dua kedai ni sebenarnya rasa dia tak sama. Sebab apa? Sebab ada sebenarnya dalam setiap syarikat ni dia ada satu ramuan, orang panggil apa? Ramuan secret, dia punya resipi dia, secret recipe. Yang mana syarikat tu tetap tak boleh. Contoh macam saya punya TMK, kelebihan saya pada jelajah sirah. Saya punya kawan, saya punya kompetitor dan merangkap saya punya kawan juga yang kami bersaing secara sihat, dia ada kelebihan dari segi kelebihan dari segi dia punya hotel, contoh. Yang C pula kelebihan dia dari segi apa-apa pula dan sebagainya. Macam itulah, ini hotel, ini dan sebagainya. Yang mana bila di akhir tu, kami boleh jadikan kami ni satu komuniti yang sihat. Kami bersaing, cuma kawan ni dia menang lah kali ni. Ke depan saya pula menang. Ke depan tu dia pula menang. Kami still bersaing secara sihat, tapi dalam masa yang sama kami boleh berkongsi. Sebab apa? Bila berlaku dalam keadaan macam ni, benda ni yang saya paling nampak terkesan sekali adalah waktu COVID lah. Sebab apa? Waktu COVID yang mana berlaku bila jemaah tak boleh terbang, hotel burn, dah bayar hotel dah, tiba-tiba jemaah tak boleh terbang, lepas tu bayaran hotel semua burn. Lepas tu bayar hotel dah, bayar flight tak boleh cancel, sedangkan COVID, flight burn. Jadi jemaah pula datang minta balik, return balik kami punya duit sebab kami tak boleh pergi. Tak boleh nak return duit-duit jemaah. Waktu ni saya nampak ramai syarikat yang mula berbincang sesama syarikat untuk nak menyelesaikan masalah ni. Sebab apa? Sebab sama-sama hadapi masalah. Sebab itulah apa yang pendekatan yang saya suka saya bawa ni, lebih baiklah kita berkawan daripada awal. Kita bersaing secara sihat untuk nak menangi pertandingan tu. Yalah, walaupun walaupun kita bersaing, tapi kita bersaing secara sihat untuk nak menangi pertandingan, tapi dalam masa yang sama kita berkawan untuk nak selesaikan masalah-masalah yang ada dekat belakang. Macam itulah. Itu yang saya maksudkan dari segi bersaing tadi tu. Wallah. Ada lagi ke? Dapat tak? Ya. Saya nak tanya, adakah Tuan berpuas hati dengan perkembangan syarikat Tuan sekarang ataupun masih ada perancangan lain untuk masa depan? Itu saja. Okey, berkenaan dengan soalan ni bagus soalan ni. Berkenaan dengan puas hati dengan syarikat, sebenarnya yang ni dia masuk kepada konteks apa yang saya nak capai lah. Apa yang nak saya capai. Saya pernah ni kisah saya punya peribadi lah. Saya pernah nak pencapaian yang terlalu tinggi. Saya punya keinginan terlalu tinggi. Sampai menyebabkan pada satu ketika tu menyebabkan saya terlalu stres sebab saya tak boleh capai benda tu. Sebenarnya kadang-kadang benda ni bagus, kadang-kadang benda ni tak bagus. Kenapa saya kata kadang-kadang benda ni tak bagus? Sebab benda yang kita nak capai tu sepatutnya kita susun secara berpada-pada dan kita susun secara mana yang lebih utama. Contoh, saya bagi contoh. Mungkin tak sampai, saya tak tahu ada ke yang berkahwin dalam ni atau belum kahwin. Tak apalah. Apa yang saya nampak, golongan-golongan orang macam saya yang bila duduk di level owner business, bila kami letak target, saya letak target lah macam tadi tanya pencapaian. Saya tak maulah saya punya pencapaian dekat apa yang saya ada hari ni. Saya nak jadi millionaire, saya nak jadi billionaire, saya nak jadi multi-billionaire.
Tapi at the end of the story tu, bila saya jadi semua benda ni, apa yang saya nak sebenarnya? Sebab apa yang saya boleh cerita, keinginan pada wang ringgit tu takkan habis sampai bila-bila. Keinginan pada wang ringgit. Mungkin pendapat orang berbeza, tapi ini saya punya pendapat. Keinginan wang ringgit takkan habis sampai bila-bila. Tapi kita perlukan wang ringgit tu untuk kita nak selesa dan bahagia. Kenapa saya kata macam tu? Contoh, sebab saya ramai jumpa, tengok, bila masuk, ni benda yang peribadi saya tak setuju, bila tengok, owner-owner bisnes ni, bila dah buat bisnes, bila dah kaya raya dan sebagainya, mula lupa pada keluarga, mula lupa pada anak bini, mula lupa pada staf-staf yang sama-sama bangun dengan dia dan sebagainya. Jadi, apa yang saya boleh katakan, bila kita nak letak satu target, satu kejayaan tu, biarlah kejayaan tu seiring dengan apa yang kita bawa ni. Maksudnya kenapa saya cerita benda ni? Sebab dulu, ni saya punya past, yang mana saya terlalu nak kejar target KPI, sampai saya terlupa orang-orang yang bersama dengan saya ni. Maksudnya saya lupa staff, saya lupa nak bangunkan sebagainya. Benda ni akan menyebabkan saya jatuh balik. Jadi, kalau boleh kita bergerak seiring. Contoh, kalau nak tanya saya berpuas hati ataupun tidak, saya alhamdulillah sentiasa berpuas hati dengan apa yang saya ada pada hari ini. Tapi target saya, setiap tahun target saya akan bertambah dan sentiasa bertambah. Maksudnya kat sini contoh, hari ini saya ada staff 5 orang, saya tengok kapasiti 5 orang ni boleh pergi buat banyak mana. Contohlah buat kutipan 10 juta setahun. Okey, saya buat 10 juta setahun. Walaupun keinginan diri saya nak 20 juta setahun. Ni contoh. Tapi kapasiti boleh buat 10 juta, okey, saya buat 10 juta. Raikan semua dengan upaya yang ada. Masuk tahun depan, saya tambah pula staff. Upgrade lagi saya punya keinginan, upgrade lagi saya punya target. Itu yang saya akan buat, sentiasa buat. Jadi, kalau tanya saya punya apa tadi? Saya dah puas hati dengan saya punya pencapaian. So far, apa yang saya capai hari ini, saya bersyukur, alhamdulillah. Tapi saya akan sentiasa tambah sikit demi sikit. Sebab ada dalam apa saya boleh kongsi kot, dalam Al-Quran Allah pun sebut orang yang bersyukur tu Allah akan tambah lagi untuk dia. Mungkin yang tu kot. Jadi kita kena sentiasa bersyukur, dan dalam masa yang sama kita sebagai usahawan tak boleh duduk dalam keadaan selesa lah. Janganlah pula saya ambil kata kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada, jadi kita kena relax. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya kita kena letak yang berpada-pada. Target kita rasa kemampuan, contoh, saya rasa tahun ni saya boleh buat kutipan 10 juta. Saya rasa lah 10 juta tu mudah je saya nak buat. Saya letaklah target 12 juta supaya saya tidak berada di dalam zon yang selesa. Sebagai usahawan, kita tak boleh sesekali duduk dalam zon selesa. Zon selesa ni bukan zon usahawan. Zon selesa ni adalah zon sebagai seorang pekerja. Apa maksud zon selesa? Tunggu hujung bulan, gaji masuk, okey relax. Ni zon selesa. Tapi usahawan dia tak boleh selesa sebab dia ada komitmen, dia ada nak kena jaga dia punya staff, komitmen yang tinggi dan sebagainya. Jadi dia kena selesa. Kalau kata macam tadi saya kata, dia mampu buat 10 juta, kita target buat 12 juta. Mampu buat 12 juta, kita target 15 juta. Mungkin kita boleh capai 15 juta. Tapi kalau kita tak capai pun, at least kita kata boleh buat 13 juta, kita target 15 juta, kita dapat 14 juta. Alhamdulillah, rezeki kita dah, orang tahu target kita dah lebih. Jadi, itu mungkin jawapan saya bagi soalan yang ditanyakan tadi. Wallahualam. Ada lagi ke? Mungkin saya rasa 1-2 soalan kot sebab jam kita pun dah 9.26. Kalau ada 1-2 soalan mungkin saya boleh ceritakan lagi ataupun apa-apa ke? Adakah saya punya cerita-cerita ni menjawab soalan-soalan yang ditanya? Saya sangat mengharap. Kenapa saya mengharapkan soalan saya dijawab? Sebenarnya saya pun baru lepas habis exam. Baru lepas submit saya punya assignment untuk saya punya pengajian master. Jadi saya pun sebenarnya rasa benda yang sama apa yang kalian rasa. Jadi sebab tu saya sangat mengharap apa yang saya cerita ni menjawab soalan-soalan yang ditanya. Kalau tak menjawab, tanya aja insya-Allah. Saya nak tanya lagi. Ya. Apa yang menjadi motivasi
kepada Encik Ikrami untuk buat bisnes ni? Dan apa background Encik Ikrami? Maksudnya minat untuk jadi usahawan tu datang dari mana? Sejak bila? Macam mana terjadi? Gitu. 3 in 1 Oh, Terima kasih. Baik sama. Okey, background dengan apa tadi? Sorry soalan tadi apa background saya? Dari segi background, ada pernah berkait dengan usahawan ke? Maksudnya Okey. pernah datang ke family yang berbisnes ke? Lepas Okey. tu soalan yang kedua, semua ni berkait sebenarnya kan? Tapi poin-poin ni lah. Yang kedua motivasi dan yang ketiga minat tu datang sejak bila? Okey. Berkenaan dengan saya punya background ataupun minat tu datang daripada bila. Saya sebenarnya daripada kecil saya tak pernah ada niat nak jadi seorang usahawan. Masuk sekolah pun saya tak pernah niat ada seorang usahawan. Sampai mengaji pun saya sebenarnya tak ada sebab saya ni orang yang saya daripada family yang Islamic punya background. Cuma saya ada satu turn point. Benda ni benda yang bagus. Benda bagus, benda turn point ni. Kenapa saya sebut benda turn point? Setiap daripada kita akan ada satu kehidupan kita yang silam. Maksudnya tak kiralah benda yang sedih ke, benda yang kita nak capai ke, apa ke, itu saya jadikan turn point. Sebab saya berasal daripada keluarga yang susah. Saya pernah buat benda ni dalam saya punya kursus turn point ni. Turn point ni sebenarnya benda yang paling perit. Yang mana benda yang paling perit dalam hidup saya, saya memang seorang keluarga yang susah. Yang susah dia macam mana? Mungkin ada yang lagi susah pada saya dalam ni, mungkin ada yang lebih senang pada saya. Cuma susahnya macam mana? Benda yang paling saya ingat dalam waktu saya kecil dulu. Waktu saya kecil, sekolah rendah, saya tak ingat umur saya berapa. Waktu tu family saya tak ada apa? Family saya kira senang cerita, family saya bukan family yang kaya. Waktu tu tak ada apa yang ada kat rumah. Yang ada hanyalah beras. Jadi saya makan beras tu apa? Beras, masak nasi, okey. Nasi yang panas tu saya letak kicap, saya letak pelanta, saya letak garam. Itulah makanan saya pada ketika tu. Nasi, pelanta tu bila letak pelanta dia jadi cair sikit, saya letak garam dengan saya letak kicap. Tanpa ada apa-apa walaupun telur ayam. Jadi benda ni saya sentiasa ingat dalam diri saya dan saya jadikan saya punya turn point untuk saya nak buat bisnes. Jadi setiap orang ni dia ada berbeza-beza. Jadi benda ni saya jadi turn point. Sebab apa saya jadi turn point? Saya dulu bukanlah nak salahkan mak dengan ayah saya, tapi depa ditakdirkan hidup dalam keadaan yang susah. Bila mak ayah saya susah, depa struggle untuk nak jaga saya, untuk sampai saya besar, saya boleh mengaji luar negara dan sebagainya. Jadi saya jadikan benda ni turn point sebab saya nak bantu depa balik. Yang pertama saya nak bantu mak ayah saya balik, saya nak bantu family saya dan saya nak pastikan saya punya keluarga tak hadap apa yang saya hadap dulu. Maksudnya saya nak anak saya hidup senang, saya nak anak saya jadi orang yang tak struggle macam saya. Jadi benda ni yang jadikan saya punya turn point bila mana saya pergi di Madinah tu, waktu saya duduk kat Madinah, waktu itulah saya start berniaga dan saya hasil perniagaan tu saya hantar duit dekat saya punya family. Jadi benda ni sebenarnya bila soalan ditanya tadi berkait tadi tu, benda ni saya turn point dan benda ni juga dalam masa yang sama yang sentiasa motivasikan saya. Saya sebenarnya saya selalu bawa tab tau. Ke mana-mana saya akan bawa saya punya tab. Dalam tab ni penuh saya punya nota dan sebagainya. Dan dalam tab ni juga saya dah tulis saya punya kisah-kisah hidup saya yang menjadikan saya turn point. Kenapa saya nak berjaya? Dan benda yang paling saya nak, motivasi yang paling kuat yang saya nak berjaya dalam bisnes ni sebab saya nak ada freedom. Dua benda freedom saya nak, iaitu yang pertama saya nak freedom masa, yang kedua saya nak freedom dalam wang ringgit. Sebab apa? Sebab bila saya ada freedom dua benda ni lah saya nak bantu orang. Benda ni saya nak bantu balik keluarga saya, nak pastikan hidup keluarga saya dan anak-anak saya semua dalam keadaan yang dalam keadaan yang apa yang saya nak. Jadi sampai hari ni sekalipun memang kalau saya letak target tu saya dah set dah. Umur berapa
umur bila saya capai umur sekian-sekian, sekarang umur saya 30. Capai umur saya sekian-sekian, saya saya takkan bekerja dah. Saya nak pencen, saya nak duduk dengan keluarga, saya nak hidup bercuti dan saya nak buat apa hobi yang saya buat. Itu saya punya target. Benda tu yang menjadikan saya sentiasa ada usaha push diri untuk saya nak berjaya. Itulah antara motivasi ataupun turn point. Menjawab ke? Kalau nak tambah soalan, kalau belum menjawab, sila tambah soalan. Menjawab. Terima kasih. Menjawab. Baik, sama. Ada lagi ke? 1-2 soalan sebelum kita tutup? Kalau boleh soalan lah ni nak lebih ke para jejaka tanya sebab kita ada 5 kumbang dia dalam. Betul lah. So, nak Bagi 1-2 soalan. Mana? Orang lelaki-lelaki. Adakah? Mana? Mana hero-hero ni? cepat hero-hero mana. Ada berapa orang dalam ni? Saya tak boleh tengok ada berapa orang. 5 kumbang je dalam ni. Berapa? 5 kumbang. Tak tahu bersayap ke tak tahu lah tu kan. Tapi ada 5 ya. Kah? 1 soalan kot daripada kaum lelaki-lelaki. Tak muncul. Ataupun ada lagi 1 soalan dia umum buka pada semua. Pokoklah ada lagi 1 soalan sebelum. Ni bukanlah soalan yang serius berkaitan dengan industri talk sebenarnya, tapi ni ada soalan daripada kawan-kawan. Dia orang tanya, kalau kami ni kan daripada Arabic with Entrepreneurship, jadi TMK ada tak nak buka tawaran untuk terima pelajar intern daripada Arabic with Entrepreneurship ni? Sebab kami ada Boleh. Sentiasa dialu-alukan insya-Allah. Sentiasa dialu-alukan. Saya nak kemas baju mereka. Boleh. Sentiasa dialu-alukan. Okey, ada lagi kah? Kalau tak ada, saya nak serahkan balik pada pengerusi majlis ataupun mungkin doktor dah nak tambah apa kan? Ikram ni Maktab Mahmud mana? Saya Maktab Mahmud Padang Terap, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kemudian saya sambung Maktab Mahmud Pokok Senang ambil STAM selama setahun. Saya kat Senang. Saya kat Senang. Kat Senang. Okey, alumni ni. Alumni pada salah sikit. Okey, kalau tak ada apa-apa saya serah balik kot kepada pengerusi majlis ataupun lecturer. Sebelum tu saya minta maaf apa yang terlebih terkurang. Saya ni sebenarnya tak biasa sangat dengan benda-benda formal ni, tapi saya cuba untuk sempurnakan hajat kepada yang berhajat. Moga-moga apa yang saya sampai ni dapat ambil lah sedikit sebanyak manfaat, iktibar apa saya punya pengkongsian ni. Saya minta maaf sekali lagi apa yang terkurang, apa yang saya salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nik Ikrami bin Haji Omar atas sesi pencerahan yang disampaikan sebentar tadi. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan dan umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Songket biru tampak berseri alunan indah buat Al-Qudah. Tersilap bicara, harap maafi, ketemu lagi di lain acara. Orang putih, orang Pakistan, terima kasih syukran jazilan. Sekian saya akhiri majlis saya dengan lafaz suci wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap lah ni, saya belum ni lah. Bagi seminit lah kat saya. Ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Less than 2 minutes daripada saya. Terima kasih Cik Nik Ikrami dan saya nak ucapkan setinggi penghargaan kepada pelajar dalam kelas keusahawanan strategik ni. Well done. Yang ni semua Cik Ikrami saya tak campur sikit pun. Semua dia mereka yang buat. Saya create link saja. Jadi this is
the testimony, then I think apa yang Cik Nik Ikrami sharekan adalah datang daripada pengalaman orang kata suci hati lah. Dan ini adalah juga testimoni bagi saya lah sebagai seorang pensyarah di mana keusahawanan itu perlu merentasi disiplin. Dan kamu sebagai bakal graduan daripada sarjana muda komunikasi bahasa Arab dengan keusahawanan, kita sentiasa mendoakan adanya usahawan yang datang daripada kelompok ini. Kerana penyelesaian mengenai bidang-bidang yang terkait bukan milik datang daripada orang yang mempunyai latar belakang pengurusan keusahawanan saja, tapi boleh datang daripada mana-mana saja. Jadi Cik Nik mewakili Universiti Malaysia Kelantan, saya nak ucapkan terima kasih atas kesudian menjadi tetamu lah. Masa ini orang kata kadang-kadang mencemburui, tapi masa itu yang lebih penting kita doakan juga perjalanan Cik Nik Ikrami sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ahli masyarakat, ibu bapa kepada anak-anak. Kita doakan sentiasa berjaya, dimurahkan rezeki dan juga kita rasa terus diberi kesejahteraan dan kesihatan yang terbaik lah. Itu saja. Sebab saya ni sebagai seorang pensyarah, saya suka pelajar berdikari dan kita sentiasa ingat bahawa kita ni adalah, saya sebutkan sebagai knowledge seeker, pencari ilmu. Saya tak ajar lah, saya minta mereka yang cari ilmu lah, yang tuntut ilmu dia lah. Okay, well done for that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Maaf ni tadi lah saya kena cakap untuk esok minta buka semua fotografi. Esok kelas lambat sikit lah. Jam 9 boleh tak? Lama tak jumpa kamu. Boleh doktor. Jam 9. Apa dia? Buka kamera ada sesi fotografi. Okey, buka kamera. Yang tu Anis, kamu lah yang bagi instruction. Saya duduk belakangnya ni. Saya introvert, tak buka. Introvert tak main lah. Tak nak introvert lah. Semua buka kamera, lepas tu blurkan background belakang. Kejap. Kalau boleh jangan share. Kalau boleh jangan share device, nanti dia jadi bertindan. Tapi kalau terpaksa okey je. Terpaksa. Nanti ada lagi screenshot tak tu yang nak bagi buka? pas kat Akil lah. Nanti Akil WhatsApp saya. Okey doktor. No problem. Siapa lagi yang nak buka kamera? Buka kamera, blurkan background kalau dah nampak. Okey, senyum. 1, 2, 3. Ni silang. Zira. Masuk. Mana Azira hilang tadi? Okey, lagi sekali. 1, 2. Okey, yang ni sekali ya. Ya Allah, ramainya. Okey, 1, 2, 3. Okey. Nanti WhatsApp Cik Nik Ikrami sekali bila minta masuk dalam Facebook dia ke dalam social media. Cik Nik. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Encik Ikrami. Terima kasih.